TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan لجميع المشاهدين ومجتمعين الكرام وخصوصا للطلاب والمعلمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ديدي تي في KPM. أنتم معي شفيقة هنافية. وكيف حالكم جميعا؟ الله يفتح عليكم آمين آمين يا رب العالمين. اليوم ممتعة لأن ماذا؟ لأن سنتعلم عن التقنيات والكيفيات واستراتيجيات لجواب الامتحان بلاغة. ولكن قبل هذا kita nak kenal dahulu siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jadi jom saksikan profil guru. Hayya Nanzur. Ahlan wa sahlan Ustaz Syahrizal bin Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah ya Allah, masya-Allah. Alhamdulillah tabarakallah. Jadi Ustaz, Ustaz merupakan guru tingkatan 6 daripada Sekolah Menengah Akademi Islam Darul Aman Kota Kuala Muda, Kedah. Jadi Ustaz daripada jauh tu mai ke sini, masya-Allah. Itu dia semangat untuk diberikan kepada murid-murid untuk menjawab STAM ya Ustaz. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita nak tahu tentang pelajaran apa Ustaz? InsyaAllah hari ini antum ma'ana fi maddah balaghah al-Arabiyah insyaAllah. InsyaAllah. Mata pelajaran balaghah. Mata pelajaran balaghah itu dia yang akan kita fokuskan pada hari ini. Jadi Ustaz, untuk segmen pertama ini apa yang bakal difokuskan? InsyaAllah untuk segmen pertama ni kita lebih fokus kepada pentaksiran kertas S110 palang 21 iaitu kertas 1. Baik, itu yang akan difokuskan untuk segmen pertama ini. Jadi Ustaz, saya persilakan Ustaz. Tafadhal. Baik, murid-murid yang dikasihi sekalian, kita teruskan untuk segmen kita yang pertama. Jadi ini profil Ustaz seperti yang dimaklumkan oleh Da'i Syafiqah. Okey, ini untuk S110 palang 21 iaitu kertas 1. Ini insya-Allah Ustaz akan tumpukan dengan anak-anak murid untuk kertas 1 insya-Allah. Baik, anak-anak murid-murid yang dikasihi sekalian, untuk S110 palang 21 balaghah, kita ada, bila sebut balaghah, dia ada tiga cabang utama yang dipelajari oleh murid-murid di tingkatan 6. Itu adalah sukatan, iaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani dan juga ilmu badi'. Ini di antara topik-topik ataupun sukatan yang dipelajari oleh anak-anak murid di sekolah. Maknanya semuanya dah belajar. Semuanya dah belajar dan dah hafal, dah bersedia pun untuk nak menjawab kertas 1 insya-Allah. Baik, untuk ilmu ma'ani kita ada al-wahdatus tsaniyah uslub al-qasri, kemudian kita ada wahdatul rabi'ah uslub al-ijaz wal itnab. Jadi dalam ilmu ma'ani ini 2 tajuk sahaja yang dipelajari oleh anak-anak murid di tingkatan 6, iaitu uslubul qasri dengan uslubul ijaz wal itnab. Kemudian kita terus kepada ilmu bayan. Ilmu bayan iaitu ilmu yang membicarakan berkaitan dengan tashbih. Kemudian ini di antara sub-sub topik yang dipelajari di dalam ilmu bayan dalam bahagian tashbih, iaitu tashbih
arkan dia, ahwal, tarfain, musyabbah wa musyabbabih, dari sudut min haisu ifrad wa tarkib wa ta'addud. Kemudian yang seterusnya, bagaimana murid mengetahui tasbih itu adalah tasbih ghaira tamsili dengan tasbih tamsili. Kemudian seterusnya belajar di dalam bahagian majaz lughawi, iaitu hakikat wal majaz. Di situlah munculnya dinamakan sebagai majaz mursal dan juga al-isti'arah. Ini di antara tajuk dalam ilmu bayan dan seterusnya al-kinayah. Baik, kemudian cabang yang ketiga dalam ilmu balaghah iaitu ilmu badi'. Ilmu badi' ni lebih kepada keindahan, dia panggil tahsinul kalam. Bagaimana kita nak mengolah pantun, puisi ataupun dalam nusus al-arabiyah itu, syair Arab itu dalam bentuk ilmu badi'. Tahsinul kalam, bagaimana kita nak memperindahkan ungkapan-ungkapan kita. Baik, kemudian dalam ilmu badi' dia pecah kepada dua, iaitu muhassinatul ma'nawi dengan muhassinat. Dia ada muhassinatul ma'nawiyah dan muhassinatul lafziyah. Kita tengok dalam bahagian muhassinatul ma'nawiyah, dia ada tibaq, dia ada muqabalah, dia ada tauriyah, dan yang keempat dia ada mubalaghah. Dan untuk muhassinatul lafziyah, dia ada jinas yang tam, dia ada jinas ghairut tam, dan juga dia ada sajak. Itu yang terakhir. Kemudian untuk kita terus kepada format pentaksiran stam 2020 bermula pada 2020, iaitu pentaksiran baru. Baik, untuk kertas hari ini Ustaz lebih fokus kepada kertas 1 dengan murid-murid. Cumanya di sini Ustaz nak highlight sikitlah untuk kertas 2 ini, di mana murid-murid dah pun jawab dan dah pun melaksanakan tugasan, dan juga dah ada pun markah yang murid-murid bawa, iaitu wajaran 30%, iaitu kerja kursus yang dihasilkan oleh murid-murid sendiri di rumah. Baik, kemudian kita terus kepada kertas 1. Ini Ustaz akan fokus dalam contoh-contoh. Nanti Ustaz akan berikan contoh-contoh soalan. Bagaimana soalan itu soalan itu diadakan, kan, kemudian bagaimana kita nak menjawabnya. Untuk kertas 1, dia ada 5 soalan berstruktur, jawab ke semua soalan. Disebut sebagai ijbari. Dia tidak ada ikhtiari. Kemudian dia ada jumlah markah ada 100, wajaran 70%. Kemudian tempoh, ni tempoh muddatul ijabah. Muddatul ijabah dia ada 2 jam 30 minit. Kemudian ini dari sudut konstruk dia, dia ada pengetahuan 50%, kemudian pemahaman 30%, kemahiran 20%. Kemudian aras kesukaran dia ada 532, iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Baik, itu dia format soalan untuk imtihan balaghah ya Ustaz? Ya. Kertas 1. Jadi saya yakin murid-murid dah bersedia, banyaklah nak tahu tentang apa tips yang bakal dikongsikan oleh Ustaz. Tapi sebelum tu, mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan ila barnamij sukses tam 2021 pecutan. Al-yawm sanata'allam 'anil balaghah. Dan hari ini dan segmen kali ini kita nak tahu tentang subjective response, terhad dan berstruktur. Jadi Ustaz, berkenaan dengan topik ini ataupun segmen kali ini, apa yang bakal Ustaz kongsikan? Dipersilakan. Baik, terima kasih Da'i Syafiqah. Baik, kita teruskan kepada jenis item. Jenis item
iaitu item subjektif respon terhad. Subjektif respon terhad ini dia adalah konstruk untuk mengingat dan mengetahui ataupun pengetahuan aras kesukaran dia, aras kesukaran yang rendah. Kemudian ini contoh kata tugas: mal murad, arif, uzkur, mal maksud. Murid-murid yang dikasih sekalian, ini di antara contoh soalan. Contoh soalan. Syafiqah, ini contoh soalan Syafiqah. Ya, Ustaz. Kalau Syafiqah tengok, Syafiqah boleh jawab dah agak-agak. Kalau saya tengok kat sini, dia nak maksud. Ya. Betul, Ustaz? Dia nak masuk. Baik. Kita tengok soalan di sini, dia minta arif al-itnab istilahan. Satu, kemudian ini dia panggil indrimat ataupun gabung jalin. Gabung jalin soalan. Arif al-itnab istilahan wazkur isnaini min anwa'ihi. Di situ ada berapa markah? Di situ ada 4 markah. Baik. Murid-murid yang dikasihi sekalian, bila antum tengok soalan macam ni, maknanya kita tak perlu dah kita nak fikir, tak perlu kita nak cari jawapan. Jawapan dah ada pun. Sebab apa? Dia aras rendah dan dia mempunyai konstruk pengetahuan ataupun mengingati. Ingat, confirm boleh jawab. Tak perlu kita fikir banyak-banyak. Arif al-itnab, kita bagi ta'rif itnab. Tengok Syafiqah. Ya. Okay, ini di antara dia punya jawapan dia. Jawapan dia kita bagi ta'rif. Apa itu itnab? Kita bagi ta'rif itnab. Ta'rif itnab, ardul ma'anil fi ibarati zaidah bihaisu tatahaqqaqu zaidah. Ni zaidati faidah. Maknanya dia jawab di situ ta'rif ataupun definisi bagi itnab. Di sini dia dapat dua markah. Kemudian di mana lagi 2 markah? Sebab di situ ada 4 markah. Kemudian kita tengok di sini dia minta itnab istilahan. Dia tak minta lughatan, dia minta istilahan. Kemudian itu baru 2/4. Lagi untuk nak mencukupkan full mark bagi soalan ini, dia ada lagi uzkur isnaini min anwa'i. Dia minta 2 daripada jenis. Sebab tu Ustaz selalu tekankan murid-murid di rumah perlu tahu dan hafal. Apa dia? Tajuk, kemudian ta'rif, ataupun kita sebut lebih, sebab Ustaz di sekolah, Ustaz lebih kepada membina akronim. Baik. Membina akronim untuk mudah pelajar ingat. Contoh dalam bab itnab, apa konsep dalam itnab? Pelajar dia kena tahu dalam itnab dia ada arkan dia ada anwa' dia. Itu dalam itnab. Kemudian bila pelajar dia tahu konsep, maknanya secara tak langsung dia boleh jawab di soalan aras rendah. Wazkur isnaini min anwa', dia minta 2 daripada jenis itnab tadi. Kemudian pelajar jawab yang pertama at-takrir dan yang kedua al-i'tirad. Di sini pelajar akan dapat 1 markah dan di sini pelajar akan dapat 1 markah. Jadi full mark di sini adalah 4/4 markah. Ya murid-murid. Baik, kemudian kita terus kepada soalan menggunakan kata tugas arif. Sama dengan tadi arif. Ini pun arif. Arif mayati. Juga kita tengok di sini dia nak kepada apa itu maksud. Apa maksud dan juga disebut sebagai murad, ataupun maksud, at-tabligh, al-ighraq dan juga al-ghulu. Sebab di sini tadi kita tengok ada 4 markah. Minta maaf Syafiqah, sepatutnya di sini kesilapan di sini sepatutnya 6 markah. Oh, 6 markah. Bukan 4 markah Di sini ada 6 markah. Sebab di sini dia minta 3 ta'rifat ataupun definisi bagi ketiga itu tabligh, ighraq dan juga al-ghulu. Baik, kita tengok kepada jawapan. Okey, pelajar hanya jawab ta'rif sahaja. Jawab ta'rif sahaja. Ta'rif apa? Ta'rif tabligh. Apa dia ta'rif tabligh? Dia mungkinan aqlan wa adatan. Di situ dia punya keyword dia.
Saya selalunya bagi tahu kepada anak-anak murid di sekolah, kalau kita tak ingat kita nak hafal makana wasful mudda'a fihi mungkin aqlan wa adatan, ya, sebab pelajar ni dia ada yalah macam-macam style, macam-macam pattern pelajar ni kan, Syafiqah kan. Betul. Kemudian dia punya keyword dia di mana? Keyword dia ada di sini. Maknanya bila sebut tabligh ni dia mungkin aqlan wa adatan. Kemudian al-ighraq, al-ghulu. Al-ghulu ghairu mumkinin aqlan wa adatan. Dia punya keyword di situ. Kemudian apa itu al-ighraq? Al-ighraq fihi mumkinan aqlan wa ghairu mumkinan adatan. Maknanya di sini pelajar dia jawab ta'rif bagi tabligh 2 markah, ta'rif bagi ighraq 2 markah, ta'rif bagi ghulu 2 markah. Jadi full mark dia di situ 6/6 markah. Baik, kemudian kita terus lagi Da'i Syafiqah, ya. Ya. Kita terus dan murid-murid di rumah, kita tengok soalan seterusnya. Kita tengok dia punya pattern ataupun bentuk soalan dia. Tadi kita tengok ta'rif, dia minta arif itnab, arif apa tadi Syafiqah yang kedua? Arif tentang at-tabligh, at-tabligh, ya, betul. Di sini dia minta uzkur. Nampak kata tu kan uzkur, tapi masih lagi dalam aras rendah. Dia minta uzkur arba'atan min anwa itnab. Pelajar tak perlu, anak murid-murid di rumah tak perlu pun untuk kita nak memahami apa itu anwa itnab. Cuma kita ingat dan kita tahu. Kita tahu. Maknanya bila dia sebut empat dia dah fokus dah. Maknanya konsep dalam itnab tadi ni anwa, dia ada anwa. Tadi kita sebut di soalan tadi ni dia minta wazkur isnaini. Yang ni dia minta uzkur arba'atan. Baik. Dia minta uzkur arba'atan. Kemudian pelajar hanya datangkan sahaja. Pelajar datangkan sahaja at-takrir. Kemudian yang kedua zikrul khas ba'dal am. Kemudian yang ketiga zikrul am ba'dal khas. Al-idah ba'da al-iham. Banyak ada murid-murid hafal banyak kan? Anwa bukan dia 4, tapi lebih kepada 4. Tapi dalam peperiksaan ataupun dalam pentaksiran, kita kena fokus berapa yang dikehendaki untuk murid-murid jawab di dalam soalan itu. Itu namakan fokus ataupun akur memberi jawapan. Jangan kita sonok bagi jawapan tetapi tidak ada markah. Tidak ada markah. Baik, kemudian kita terus kepada masih lagi dalam soalan apa tadi Syafiqah, soalan jenis soalan subjective response terhad. Ya, ini dia panggil subjective respon terhad dan berstruktur. Ya. Yang ni dia panggil lebih kepada respon terhad. Maknanya dia tahu saja Syafiqah. Dia tahu dan dia ingat sahaja. Itu yang panggil respon terhad. Contoh kita kata ta'arif. Dia tanya mal kinayah. Dia tak bagi lafzul utliqa wa uridu bihi lazim. Dia tak bagi itu. Dia bagi yang lain. Maknanya ataupun dia buat sampai sini saja, sampai lazimul ma'nahu. Kemudian dia tak tulis ma'aqarina, dia tak tulis sampai di min iradatil ma'nal asli. Maknanya dia bila sebut ta'rif dia kena full, complete. Dia kena full, dia kena jami' mani'. Sebut jami' dan mani' dia kena penuh, dia tak boleh dah bagi sekerat. Dia tak boleh dia bagi hanya sekerat tu, dapatlah, cuma dia tak akan dapat full mark. Baik. Dia kena ustaz jami' mani'. Ya, dia kena jami' mani', dia kena complete. Ya. Walaupun jatuh alillah dia tinggal, tak boleh. Sebab definisi inilah yang nak memahami konsep itu. Kalau di ta'rif ataupun di murad dia tak ingat, sebab tu di sini dia duduk dalam konstruk mengingat. Sebab pelajar tak perlu faham pun, pelajar ingat sahaja. Dia ingat, dia hafal, dia tulis balik, kemudian dia salin balik. Maknanya tak jatuh kalau kita sebut sebagai dhabit tam. Memang dia hafal tak jatuh. Yang tu
cemerlang lah, sebab hari ni pun kita nak murid-murid di rumah cemerlang dalam STAM 2021 insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kemudian soalan yang kedua, uzkur arkan kinayah al-arba'ah. Arkan al-kinayah. Kita mengaji, kita ada dalam kitab dia ada. Sebab tu Ustaz sebut tadi, murid-murid kena ingat konsep setiap tajuk tu. Konsep setiap tajuk tu kena ingat. Nanti bila ingat setiap konsep, sebab itu binalah akronim. Bina akronim. Baik. Kemudian ini ya, di antara respon terhad. Kemudian kita terus lagi kepada respon terhad. Mal farqu baina tatwil wa itnab. Mal farqu baina at-tatwil wal hasy. Kemudian ini dia punya jawapan dia, 4 markah. Kemudian jawab apa itu al-hasyu, apa dia, kemudian al-tatwil tu apa. Apa dia itu di segi murad dia. Maksud bagi al-hasyu dan juga al-tatwil. Kemudian kita terus kepada masih lagi ta'rif sama dengan tadi. Cuma ustaz pelbagaikan bentuk dan juga tajuk yang ada dalam sukatan. Ini di antara arif al-badi' istilahan. Kemudian kita tengok pula mal farqu baina tawriyah al-murasyahah dan juga mujarradah. Mal farq, dia nak beza sahaja di antara murasyahah dan juga mujarradah. Kemudian juga dia bagi apa itu murasyahah, apa itu mujarradah. Di sini dia dapat 2 markah, di sini pun dia dapat 2 markah. Itu 4 markah. Kemudian kita terus kepada jenis subjektif ataupun soalan subjektif berstruktur. Bagaimana dia letakkan itu yang kata berstruktur. Contoh kita tengok, contoh berstruktur ini, pelajar dia kena faham dan dia kena tahu. 2. Yang tadi ni, saya fikir yang terhad tadi ni, dia kena faham tak? Tak perlu. Dia tak perlu faham. Dia hanya tahu. Dia hafal dan tahu sahaja. Untuk respon ni, murid dia kena faham dan kena tahu bagaimana cara untuk mengenal pasti respon tadi ni ataupun soalan tadi. Contoh, kita tengoklah. Sebab di sini ni dia kena mengingat dan dia kena memahami, faham dan juga ingat. Arah kesukaran dia di sini dia aras tinggi sikit lah daripada yang tadi rendah. Kemudian dia aras tinggi sikit, sederhana. Kita tengok dia punya kata tugas dia, mayyiz, farriq, istakhrij, kemudian ayin, bayin. Okay, kita tengok dia punya, kita terus kepada contoh soalan. Tengok contoh soalan murid-murid. Tengok contoh soalan. Contoh soalan di sini, istakhrij al-itna minal amsilati ma'a zikru nau'ahu. 2 tu. Di sini kita tengok dia minta apa? Yang pertama dia ada kata tugas istakhrij. Saya fikir ya? Yeah. Dan yang kedua dia ada dia kena zikru. Dia kena sebut 2. Maknanya dia ada satu fakta dan satu huraian. Satu fakta dan satu huraian. Contoh dia bagilah situ. Qala Allah Ta'ala hafizu ala salawah wa salatul wusta. Kemudian qala Allah Ta'ala, ada 2 ayat Quran, yauma yaqumur wal mala. Kemudian dia ada qala syair. Satu syair dia ambil di situ. Kemudian apa yang murid kena buat? Murid kena faham ataupun murid kena tahu dan faham. Tahu itu adalah itnab. Sebab dia kena apa? Istakhrij al-itnab. Okey, pelajar jawab, mana dia itnab? Pelajar kena keluarkan, kan istakhrij itu adalah keluarkan. Jadi keluarkan itnab. Wasalatul wusta. Kemudian apa nauk dia? Sebab itu saya sebut tadi, kena faham dan kena tahu dia punya konsep tajuk itu. Kemudian dia sebut nau' zikrul khas ba'dal am, al-malaikatu saffa, zikrul khas ba'dal am. Kemudian ghairu mufsidiha. Di situ ikhtirah ataupun takmil. Di sini 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah. Maknanya dia bagi satu fakta, fakta itnab, dan dia bagi jenis nau'. Kemudian yang kedua, mayyiz.
Mayyiz maknanya bezakan. Dia nak bezakan. Bezakan di antara ijaz qisar dengan ijaz hazaf. Kemudian disi contoh. Dan nanti dia akan datangkan contoh soalan. Kemudian pelajar kena kenal pasti. Sebab itu dia kena kata kenal pasti. Ya. Contoh di sini, okey, mana dia punya sebab dia nak beza. Ini adakah contoh di bahagian satu ini ijaz qisar ataupun ijaz hazaf. Kita tengok soalan ni dia punya jawapan dia. Jawapan, nanti jawapan macam inilah. Baik. Jadi Ustaz, itu dia penjelasan mengenai dengan segmen kali ini, subjektif respons, terhad dan berstruktur. Apa yang saya faham Ustaz, kita kena hafal, kita kena tahu untuk jawab soalan yang akan diberikan nanti. Betul. Jadi, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sukses Tam 20 21 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan ila barnamij Sukses Tam 20 21 Pecutan. Ma'ana fi studio Ustaz Syahrizal bin Ghazali, dan hari ini kita membincangkan tentang balaghah. Dan kali ini Ustaz, segmen kali ini kita nak membincangkan tentang subjektif respons terbuka dan berpandu. Jadi Ustaz, persilakan, tafadhal. Baik. Syukran Da'i Syafiqah, abnai wa banati al-aizza, murid-murid yang dikasihi sekalian yang berada di rumah. Alhamdulillah, terima kasih masih lagi bersama dengan Ustaz dan juga Da'i Syafiqah pada petang ini. Baik, untuk respon terbuka ini, kalau kita tengok di sini, pelajar kena dia punya menyatu dan menggabung jalin pelbagai pengetahuan, idea, maklumat dan juga maklumat yang pelajar dapati bukan hanya dalam buku teks ataupun di luar buku teks, tapi masih dalam bab ataupun dalam tajuk yang berkaitan. Baik. Itu di antara maknanya dia tak perlulah dia nak ambil jawapan itu sebulat-bulat dalam buku teks. Tapi memang skema jawapan dalam buku teks. Tapi di sini sebab itu dia panggil respon terbuka. Sebab kita tak boleh nak lari, maknanya bila nanti dalam dia punya skema jawapan tidak ada dalam buku selain buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian di sini kita tengok yang tadi, untuk respon terhad dan juga respon berstruktur berbeza dengan respon terbuka. Terbuka dia kena ingat, dia kena faham dan bagaimana dia nak mengaplikasikan. Nak kena aplikasikan tajuk yang dia belajar. Konsep dalam tajuk tu. Itu. Kemudian dia kena analisis. Di sini yang kita kata, bila sebut analisis ni dia berpandu. Dia nak pandu apa? Dia nak analisis apa? Baik, kita tengok terus. Kita terus kepada di sini nampak arah di sini arah kesukaran tinggilah. Di sini sebab dia nak kita nak bezakan di antara pelajar yang cemerlang, pelajar yang cemerlang atas. Dan kita ada mumtaz. Mumtaz apa? Mumtaz sufi. Mumtaz sufi. Maknanya semua subjek dia dapat mumtaz. Masya-Allah, hebat. Masya-Allah, hebat. Hebat. Kita hari ini pun anak-anak murid kita yang ambil STAM tahun 2020, ramai yang dapat ada yang dapat mumtaz sufi. Allahu akbar, hebat. Allah Rabbi, banyak. Hebat. Baik. Di sini arah tinggi. Kemudian ini di antara kata tugas. Kata tugas dia masil, hati misalan, waddih, halil dan juga ada juga bayin. Kemudian kita terus kepada contoh soalan. Syafiqah ya? Ya. Kita terus kepada soalan. Kita tengok soalan yang kata, kalau Da'i Syafiqah tengok soalan ni soalan tadi ni dia duduk dalam konstruk mana? Dia konstruk mathil lima yakti. Konstruk terbuka. Ini dia punya kata tugas. Ya. Kata tugas dia masil. Kan? Mathil lima yakti. Dia nak kena analisis ke dia nak kena aplikasi? Dia nak kena aplikasi. Ya, betul Da'i Syafiqah, dia kena aplikasi. Sebab dia masil. Apa itu masil? Datangkan misal. Pelajar murid kena datangkan misal. Jadi misal sini nak misal apa?
masil lima ya'ti. Datangkan misal apa yang di bawah ni. At-tibaq baina ismain, at-tibaq baina harfain. Ini kemudian pelajar datangkanlah tibaq. Tibaq di sini qala Allah Taala wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian ini bagi tibaq baina ismain, kemudian tibaq baina harfain, laha dengan wa alaiha. Tibaq baina harfain. Kemudian kita tengok lagi dan Syafiqah, kita terus kepada masih lagi dalam aplikasi. Masih lima ya'ti. Tadi tibaq. Jadi kita tengok muqabalah. Kalau pelajar, kalau murid faham, murid tahu apa itu muqabalah, konsep muqabalah, pasti murid dapat menjawab di soalan aplikasi ini. Baik, muqabalah isnain bi isnain. Menjawablah falyadhaku qalila waliyabku katsira. Kemudian muqabalah salasa bi salasa. Dia jawab qala ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ini kita tengok di sini pelajar dia hanya datangkan, dia kena apply balik. Dia kena datangkan apa yang dia belajar. Dia dah tahu, dia dah ingat, dia faham, dan dia kena aplikasikan. Macam kita lah, kan? Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu bila kita tak beramal ni ibarat apa? Ibarat pokok tanpa ada buah. Ya, kita kena aplikasikan dia. Ya. Pandai dan Syafiqah nah. Baik. Murid-murid, baik. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan ini kita tengok kata tugas. Di depan ni memanglah di depan ni dia panggil kita nak pandukan pelajar tadi. Kita gunakan dengan stimulus atau rangsangan. Kita nak merangsangkan minda murid-murid min khilali dirasatika li tauriyah. Daripada sepanjang kamu belajar dalam tajuk tauriyah. Maknanya dia nampak, oh ini tauriyah. Kemudian apa dia soalannya? Kata tugas dia di sini. Halil. Itu kata tugas. Halil maknanya dia kena aplikasikan, dia kena analisis. Macam ini analisis ke Ustaz? Ya, yang ni analisis. Analisis. Baik, halil. Yang ni soalan pelajar kena tahu, pelajar kena faham dan pelajar kena menanalisis contoh yang diberikan. Ini yang kita berpandu tadi. Hak yang terbuka tadi ni dia minta masilnya. Mana contoh kita kata yang masil tadi pelajar dia boleh datangkan apa contoh yang dia ingat. Tapi di sini dia berpandu, dia mesti berpandukan syair Arab yang didatangkan di sini. Apa yang dia perlu buat? Kita tengok. Dia minta apa di sini? Dia minta di sini dia ada ma'nal qarib. Dia ada ma'nal ba'id. Kemudian dia ada tauriyah, itu jenis ataupun dalam kitab disebut aksam tauriyah, bahagian tauriyah. Dalam tauriyah mana? Tauriyah murasyahah ke? Tauriyah mujarradah ke? Kemudian di mana tauriyah dia? Tauriyah ni sedap sebenarnya dan Syafiqah. Iya. Tauriyah ni sebelum kita sebut tauriyah tersirat daripada yang tersurat. Sedap kan? Sedap kan? Kita tengok lagi satu lagi contoh. Satu lagi contoh yang pelajar kena analisis. Di sini dia bagi syair. Aqulu wa qad shanu al harbi gharatan. Da'uni fa inni aklu al 'aisha bil jub ni. Tengok dia gariskan di situ. Istinadan ila bait sabiq. Bersandarkan daripada syair di sini. Kemudian apa pelajar kena buat? Pelajar kena bayin. Pelajar kena datangkan apa jenis tauriyah. Kemudian di mana terdapatnya kalimah yang menunjukkan kepada makna tersurat. Disebut sebagai makna qarib itu tersurat dan Syafiqah. Makna al-ba'id itu nama tersirat. Itu kata bahasa Arab ni murid-murid, kalau kita dalami dia betul-betul,
Allahu Akbar. Indah Ustaz Indah. Masya-Allah. Ma'nal qarib, ma'nal ba'id. Aibu. Baik. 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 Bila kita sebut di sini yang bergaris bayin. Pelajar dia kena analisis contoh sini. Di mana dia punya ma'nal qarib. Maknanya pelajar murid semestinya dia kena tahu dan dia kena faham. Dia kena faham. Kerana dia tak boleh analisis. Dia kena tahu dan dia kena faham. Kita tengok dia punya jawapan. Ma'nal qarib di sini didatangkanlah at-ta'am al-masnu' minal laban. Tahu tak al-jubnu tu apa? Tak siapa kata lah. Kurang pastilah Ustaz. Jubnu ni maknanya keju. Oh, keju. Keju. Kan kita duk makan roti tu dengan yang keju. Sebab tu dia gunakan akilul aisha. Makan roti. Arab dia panggil aish. Aish. Khubz kan. Dia panggil aish tu roti. Makan roti dengan apa? Makan roti keju. dengan biljubni, dengan keju. Tetapi itu yang tersurat. Yang dia kenakan makna yang tersirat. Apa yang tersirat daripada al-jumnu tadi? So sebab dia kata apa? Ma'nal qarib itu ghairu maksud, at-ta'am masuk dalam laban. Makanan yang dibuat daripada susu. Keju. Okey? Kemudian kita tengok ma'nal ba'id. Ma'nal ba'id ni makna yang dikehendaki ataupun makna yang tersurat itulah yang dimaksudkan. Apa dia? Lawan bagi syuja'ah. Lawan bagi berani kan kita duk doa selalu dalam maksurat kita duk baca kan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allah. Itu perkataan jubnu. Maknanya kita nak kita ni sentiasa jadi orang yang gagah dan berani. Baik. Kemudian tauriah itu tauriah yang murasyah. Murid dah faham apa itu tauriah tauriah murasyah dan juga tauriah mujarradah. Sebab murasyah ini dia menunjukkan ada kalimah yang menunjukkan kepada makna qarib atau makna tersurat di situ. Kemudian yang ketiga, mana kalimah yang mayulaim makna qarib. Kalimah yang menunjukkan ataupun kita kata yang menunjukkan kepada makna tersurat. Ni al-akil. Kan? Ada perkataan makan apa? Makan roti dengan apa? Makan roti dengan keju. Tapi itu makna makna tersurat. Jadi Ustaz, untuk soalan yang orang kata apa, soalan respons terbuka ni Ustaz. Bagaimana kita nak cuba dapatkan markah yang maksimal Ustaz? Kan kalau kita lihat, kita nak faham kehendak soalan yang aras tinggi ni dan kita nak cuba dapatkan markah yang tinggi. Jadi Ustaz, persilakan. Okey, baik. Terima kasih Dai Syafiqah. Baik. Kita nak dapat, kita kata di sini ni soalan aras tinggi, maknanya kita nak bezakan pelajar yang cemerlang atas, pelajar yang cemerlang, pelajar yang satu lagi pencapaian dia ada sederhana dan dia ada cemerlang atas dan juga cemerlang yang mumtaz sufi tadilah, itu cemerlang atas. Kemudian murid nak juga sekurang-kurangnya kita janganlah hilang markah di sini. Jadi bagaimana kita nak datangkan dalam respon soalan yang saya berikan tadi? Respon terbuka. Respon terbuka ni macam mana kita dapatkan markah yang tinggi untuk markah menjawabnya. Yang tinggi. Baik, bila sebut respon terbuka, contoh kita tengok yang dia minta aplikasi tadi. Aplikasi maknanya pelajar kena datangkan contoh soalan. Bukan contoh soalan, contoh kepada soalan tadi. Jenis-jenis tadi kan dia minta kita kata nak bagi tibak ataupun bagi muqabalah ataupun itnab dan sebagainya. Baik, di sini pelajar boleh dapat markah. Contoh kita kata pelajar tak akan dapat 4. Pelajar tak akan dapat 4 full mark. Full mark itu maknanya pelajar yang cemerlang. Kita kata pelajar yang cemerlang. Kita kata sekurang-kurangnya pelajar dia kata dia tak dapat 0/4. Sekurang dia dapat 2/4. Okey, dia jawab mana-mana satu di sini. Sebab itu di sini kita berpandukan syair, kita berpandukan contoh, kemudian apa yang perlu pelajar jawab di situ.
Baik. Dia minta ma'al qari mana. Okey, di sini apa yang pelajar boleh datangkan? Dia datangkan kalimah, dia keluarkan saja akul. Dia dapat markah. Satu, dia di sini dia dapat sini dapat satu markah. Baik. Jadi itu dia penjelasan mengenai soalan subjektif respons terbuka dan berpandu. Kan macam-macam kita jelaskan pendapat penjelasan daripada Ustaz sebentar tadi. Jadi mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. أهلا وسهلا إلى برنامج سكسس STAM 2021 Pecutan. اليوم نتعلم عن البلاغة. Kita belajar hari ini berkenaan dengan balaghah. Macam mana nak skor, macam mana nak belajar tips-tips untuk dapat markah yang cemerlang untuk jawab kertas peperiksaan balaghah. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini, panduan menjawab. Soalan ni Ustaz, macam mana Ustaz? Dipersilakan. Baik. Terima kasih Da'i Syafiqah. Ya. Abna'i wa banati al-a'izza, murid di rumah. Baik, kita teruskan kepada bagaimana kita nak memahami soalan. Jadi pelajar nak jawab. Jadi soalan dalam bahasa Arab. Jadi murid-murid kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul apa maksud dia. Maksud kata tugas, soalan. Kemudian kena memahami tugasan soalan. Macam tadilah, Da'i Syafiqah kan? Ya. Soalan tu dia minta apa? Kalau uzkur, contoh. Sebutkan. Ayin. Jelaskan. Betul Ustaz? Ayin tentukan. Oh, tentukan. Baik. Bayin, Jelaskan. Jelaskan, ya. Macam istakhrij. Keluarkan. Maknanya kita kena faham dia punya kata tugas tu. Ya. Baru kita dapat fokus kepada apa yang dikehendaki dalam soalan. Baik. Kemudian skop jawapan yang wajar diberikan. Takkan kita nak jawab panjang-panjang, tak. Jawab setakat mana dia nak. Tadilah macam kita kata dalam dia minta arif, dia minta definisi mesti kena lengkap, mesti kena lengkap. Baik, kemudian jelas tentang pembahagian soalan dan juga markah. Kan kita ada soalan, kemudian di tepi tu dia ada skor kan, ada 4 markah, ada 6 markah, dia 6464 kan. Dia semua di situ ada 20 setiap soalan tu. Kemudian ini sedikitlah strategi kita rumuskan balik strategi dia macam mana kita nak jawab. Jawab dalam bahasa Arab ni ataupun dalam balaghah ni bukan macam jawab dalam subjek lain. Dia kita hanya bagi fakta tanpa huraian. Tak perlu kita hurai. Kita jawab dalam bentuk esei, bukan jawab dalam bentuk esei. Kita jawab dalam bentuk fakta, dalam bentuk point ni sahaja. Kemudian cuba memahami soalan tadi. Kemudian ini di antara pelajar perlu. Pelajar kena buat apa? Ini saranan kepada calon ni. Saranan kepada murid, pada calon STAM 2021. Teknik menjawab ni mestilah menepati dan selaras dengan skema jawapan. Dengan skema jawapan. Kemudian kena sentiasa mengulang kajilah. Kena buat latih tubi selalu. Kemudian membaca, membaca dan memahami kena soalan, tugasan untuk nak jawab tadi. Kemudian kita kena hafal. Mesti tadilah yang ada yang soalan yang kena hafal. Dia kena hafal dan dia tahu sahaja. Dia tak perlu faham pun. Kemudian ini kalau ni kita untuk nak cemerlang, sebab kita nak cemerlang kita kena bermula daripada awal tahun kita berdaftar untuk calon STAM, dan kita kena sentiasa buat latih tubi. Ini kalau kita boleh kita buat secara grouping, kita study secara grouping, kemudian baca, faham dan ingat semua tajuk dalam sukatan yang seperti yang kita jelaskan di awal tadilah, Da'i Syafiqah. Kemudian yang ni maknanya kita kena membuat persediaan awal lah, sebab murid yang berdaftar untuk calon STAM
pastinya nak kena hadap peperiksaan. Oh. Kan? Betul. Sebab dia bila dia daftar sahaja calon stam, Ya. dia mesti kena hadap peperiksaan untuk nak menilai murid sejauh manakah tahap penguasaan dia. Baik. Kan? Jadi Ustaz, kalau contohlah kan Ustaz nak tanya juga. Ya, boleh. Apakah mungkinlah ada tips untuk mereka ni, pelajar-pelajar ni atau murid-murid ni untuk dapatkan markah walaupun study last minute? Kadang-kadang kita study last minute ni, macam dapat markah Ustaz. Baik, terima kasih. Bagus soalan tu. Ya. Soalan Dai Syafiqah tu bagus. Maknanya nak membantu murid yang study last minute. Ramai kan, pastinya murid di rumah ada yang last minute baru. Orang Kedah kata baru kita nak pulun. Orang utara kata baru kita nak pulun. Nak pulun Ustaz? Awal tak mau pulun. Bila mai dekat nak periksa baru kita nak pulun. Maknanya walaupun dia last minute dia usaha, insya-Allah kamu ada markah. Di mana nak ambil markah? Ni Ustaz nak bagi tip soalan tadi. Penting ni. Dengar elok. Okey, di sana kalau kita tengok tadi dia ada apa nama ni soalan pengetahuan, dia ada soalan kefahaman, dia ada soalan kemahiran ataupun yang analisis tadi. Kita pelajar yang study last minute ataupun yang pulun last minute ni, kamu hanya fokus kepada pengetahuan. Sebab apa? Di pengetahuan tu ada 50% ataupun 50%. Banyak tu dah saya fikir. Ya. 50% maknanya setiap dia ada 5 soalan besar. Kemudian dalam setiap soalan soal awal, soal usani sampailah soal khamis, maknanya setiap soalan tu dia ada 10. Maknanya besar dia punya jumlah dia ada 5 soalan, 50 markah di situ ada. Besar. Maknanya pelajar boleh dapat markah di situ. Dapat di aras rendah dalam konstruk dalam konstruk pengetahuan ataupun konstruk mengingati. Maknanya kamu tak perlu faham pun. Kamu ingat, kamu hafal, kamu tulis balik, kemudian contoh tengok soalan tadi arif saja, arif itnab, arif apa, dia mintalah tajuk apa pun. Murid-murid tengok di dalam buku teks, cuba jawab, kemudian tutup buku, apply balik, tulis balik, hak mana yang kita hafal, ulang beberapa kali untuk soalan aras rendah. Insya-Allah murid akan dapat juga markah. Antum tidak akan tercicir markah. Itu dalam saya menjawablah soalan tips yang diberikan oleh Ustaz untuk mereka yang mungkin study last minute. Tapi harapnya murid-murid jangan study last minute. Kita kena pulun daripada sekarang. Macam Pak kata orang Kedah Ustaz pulun daripada sekarang insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin ada sedikit rumusan berkenaan dengan topik kita atau mata pelajaran balaghah ini Ustaz. Okay, baik, untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir sebab murid-murid akan menghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Maknanya pada awal April murid-murid akan menghadapi peperiksaan. Jadi pastikan murid bersedia daripada awal lah, macam ada yang saya kata tadi, kena hafal, kena faham tajuk yang telah pun antum belajar di dalam kelas. Kemudian murid tidak memahami kehendak soalan ini mungkin yang pelajar hadapi. Sebab apa tak dapat markah, tidak dapat full mark? Mereka tidak memahami soalan. Sebab itu tadi Ustaz sentuh, kena faham kata tugas. Kemudian mungkin murid tidak membaca tajuk tersebut, dia skipnya. Hak tajuk payah tadi ni, ataupun dia orang kata apa, dia pakai spotnya. Kan? Tak boleh kita belajar ni, kita kena belajar semua. Sebab dalam sukatan itulah soalan yang ada dalam peperiksaan. Sebab nak uji bukan kita uji sebahagian, kena uji keseluruhan dalam sukatan tadi. Kemudian kemudian mungkin sebab hari ni pun alhamdulillah Didik TV ada, jadi kita dapat murid-murid dapat mengetahui bagaimana teknik untuk menjawab soalan balaghah insya-Allah.
Ini janganlah kita hanya memilih tajuk tertentu sahaja untuk kita hafaz. Hafazlah semua yang ada di aras rendah untuk 50%. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian daripada ustaz kita pada hari ini berkenaan dengan Al-Balaghah kertas 1. Jadi mudah-mudahan murid-murid semua ambillah peluang pada saat ini untuk kita pulun sebaik mungkin untuk dapatkan markah yang cemerlang dalam peperiksaan Balaghah STAM insya-Allah pada tahun ini. Jazakumullah khairan jazak kepada ustaz dan semua murid-murid yang menonton sehingga ke hujung ini. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Man jadda wajada. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.